Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya kasihi saudara Syafiq selaku penerbit rancangan Makarimul Akhlak di Radio IKIM yang mulia yang dikasihi ini. Seterusnya sidang pendengar Radio IKIM Sabang hari, Sabang malam untuk mendapat informasi yang baik, insya-Allah. Insya-Allah pada ruangan Makarimul Akhlak pada malam yang mulia ini, perbincangan kita masih lagi berkenaan dengan isu akhlak. Kenapa? Kerana akhlak ini adalah yang sebenarnya mewatakkan manusia dengan watak yang baik, syakhsiyah barizah yang mulia, yang unggul, yang utama. Bahkan sebenarnya kita tidaklah dinilai dari segi zahir, rupa paras dan harta benda, tetapi nilaian yang sebenar dan utama adalah lebih kepada berkenaan dengan hati dan juga akhlak iman seseorang itu. Untuk itu, marilah sama-sama kita membincangkan isu berkenaan dengan kekuatan hakiki. Kita nak dapat sebuah kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang gagah ialah yang dapat menahan nafsunya daripada ketika marah. Itulah hakikat gagah sebenar. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahawa ramai orang menganggap bahawa gagah berdasarkan fizikal, kekuatan. Dia mampu mengangkat barangan yang berat. Dia mampu menolak bongkah yang besar. Dia mampu untuk menewaskan orang ramai. Dia mampu untuk bergusti lengan. Dia mampu mengalahkan musuhnya, sama ada dengan tinju dan gusti dan sebagainya. Maka ini neraca yang biasa disebut oleh manusia. Inilah yang dipanggil sebagai gagah, kuat, mempunyai kekuatan, kehebatan. Akan tetapi dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalih dengan menyatakan bukanlah orang yang gagah itu dengan hebatnya ketika mana dia berkusti, tetapi sebenarnya orang yang hebat dapat menahan jiwanya ketika marah. Bagaimana dia dapat kontrol kemarahannya? Dia dapat selesaikan kemarahan tersebut dengan meredakannya melalui banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan hal ini juga seolah-olah memberi isyarat kepada kita bahawa hal ini tidak berlaku kecuali seseorang mempunyai hati yang teguh, yang mana dia dapat untuk nak mengalahkan segala bentuk rasa marah, rasa yang tak baik. Jadi hati yang teguh, hati yang kental, hati yang sabar, hati yang tabah akan melahirkan kehebatan yang amat luar biasa. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, sebagaimana kita masih lagi dalam ruangan berkenaan dengan Makarimul Akhlak dan tajuk kita berkenaan dengan marah. Saya teringat satu kisah zaman dulu. Kisah seorang khadam. Khadam ni sama ada hamba atau orang gaji. Kalau zaman dulu biasanya hamba lah. Hamba ni boleh dibeli, boleh dijual, dipermiliki. Ada seorang khadam, dia berkhidmat kepada tuannya yang membawa hidangan makanan. Dia bawa kat tuan dia. Kemudian tanpa disangka-sangka,
hidangan tersebut jatuh ke atas hamparan yang telah disediakan bersama dengan hidangan tersebut. Apalagi tuannya cukup marah. Dan bila nak marah ni, tiba-tiba beliau, yakni hamba ini, datang ingatan ayat Al-Quran. Lalu dia berkata, wahai tuan, cubalah ingat firman-Allah Ta'ala. Lalu tuannya kata, apa dia ayat? Lalu dia baca ayat, wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Kemudian tuannya berkata lagi, okey, kalau begitu aku tahan kemarahanku ini. Lantas khadam ni menyambung lagi dengan katakan, cuba teruskan ayat. Allah menyatakan, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan dari kesalahan manusia. Tengok, dia dapat maaf dari kesalahan manusia. Maka ini adalah sifat yang cukup baik. Bagaimana dia dapat memaafkannya? Kita, tuan-tuan, nak maaf orang yang buat salah pada kita memang payah. Kerana melalui banyak pengorbanan, kepedihan hati, kesakitan hati. Kadang-kadang kita tengok betapa gerhananya kehidupan, terutamanya institusi rumah tangga. Suami isteri yang cukup baik, membina puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun dalam keadaan kasih sayang. Tapi sedikit awan hitam marak yang akhirnya berkecai rumah tangga. Maka berkatalah antara satu sama lain, aku tak akan maaf selama-lamanya, aku tak halal dan sebagainya. Semuanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak disukai dan tidak sepatutnya wujud dalam kamus kehidupan kita. Kerana Allah SWT menyatakan wal'afina anin nas, dan orang yang dapat memaafkan kepada manusia. Kemudian katanya lagi, aku maaf, tuannya kata, kalau begitu aku maaflah kamu. Kemudian beliau berkata, yakni hamba. Tengok, hamba zaman dulu pun bijak. Faham Quran, baca Quran, hafaz Quran, ingat Quran. Jadi kalau itu tahapnya, maka sudah tentu tuan dan orang yang merdeka jauh sepatutnya lebih menghayati kerana masa yang begitu banyak yang dia milikinya. Maka kawan ni pun kata lagi, kalau begitu tuan bacalah firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan sebenarnya Allah telah menyukai Allah amat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lantas tuannya kata, kalau begitu kamu dimerdekakan sekarang dan aku berikan engkau sebanyak 1000 dinar sebagai ihsanku kepada engkau. Tengok, ini menunjukkan kepada kita bahawa sifat marah dapat ditukar kepada sifat pemurah. Sifat marah dapat ditukar daripada sifat marah kepada sifat redha. Sifat marah dapat ditukar kepada sifat sabar. Sifat marah ditukar kepada sifat pemaaf. Sifat marah dapat ditukar kepada sifat ihsan dan kasihan. Tengok, kalau ini berlaku, maka sudah tentu aman kehidupan kita di dunia. Tak akan berlaku kecamuk, tak akan berlaku banyak masalah. Tapi semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan okey, dalam keadaan yang amat-amat baik. Ada pujangga menyatakan, jangan marah, sebab kemarahan hanya akan merosakkan keadaan jiwa, merubah perilaku, memburukkan pergaulan, merosakkan cinta dan memutuskan tali silaturahim. Dan saya boleh tambahkan, sebenarnya marah akan menyebabkan
kita menghimpunkan musuh, membanyakkan musuh, menjadikan kita lebih dibenci oleh orang ramai dan orang tak suka. Sebab itulah kita baca sejarah bagaimana Nabi SAW didatangkan oleh seorang lelaki yang mana sifatnya suka pemarah. Dia datang kat Nabi, dia kata, "Ausini, tolong wasiatkan aku, ya Rasulullah." Setelah tengok caranya, fizikalnya, akhlaknya, Nabi hanya kata padanya, "La taghdab," jangan marah. Dia tanya lagi banyak kali, Nabi jawab yang sama saja, "La taghdab," jangan marah. Ada setengah riwayat menyatakan lelaki ini selepas daripada dia mengamalkan sifat tidak marah, natijahnya dia berjaya dalam kehidupan. Dia cemerlang, dia disukai, dia dikasihi oleh ramai orang. Itulah kesannya tuan-tuan apabila seseorang itu menjaga daripada sifat marah, bahkan dia mengawalinya. Ada ahli hikmah menyebut, jangan marah, tetapi jika mesti marah, diamlah dan berlindunglah kepada Allah daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ubahlah posisi kedudukan anda jika berada dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk dan berwuduk dan banyakkan zikir. Ini dia. Sebab bila kita marah, artinya kita telah masuk dalam jerjak syaitan, dalam jerak syaitan. Dan ketika itu kita akan menjadi golongan yang benar-benar rugi. Oleh itu, elakkan daripada sifat marah. Tak untung orang marah. Bahkan rugi yang menimpa satu demi satu. Bayangkan kalau ada sifat marah dia sebagai seorang suami. Maka isterinya tak suka, anak-anaknya tak suka, keluarganya tak suka, rakan taulannya tak suka. Kalau dia seorang isteri, maka suaminya tak suka, anak-anaknya tak suka, keluarganya tak suka. Begitulah seterusnya. Dan kita tengok kehidupan kekeluargaan, bila wujudnya sifat marah, dia akan mengundang pelbagai kemeluk dalam kehidupan yang mengakibatkan banyak kerugian demi kerugian. Jadi apa untungnya kalau kita marah? Jawabnya tidak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam rancangan Makarimul Akhlak ini, perbincangan kita berkenaan kekuatan yang hakiki, dan kita sebut bahawa menahan diri daripada sifat marah merupakan satu kekuatan yang sebenarnya. Berdasarkan nas ilahi, berdasarkan nas hadis Nabi SAW yang telah kita bentangkan. Seperkara yang cukup penting berlaku dalam sejarah bagaimana seorang yang terkenal sifat tenang, namanya Qais, dan dikatakan bila orang tengok dia tenang dan dia begitu pemaaf, lalu orang tanya, orang kata, engkau lah sebaik-baik manusia zaman kita ni dari segi ketenangan. Kau belajar ketenangan daripada mana? Maka jawabnya, daripada tok guru aku namanya Ahnaf. Ahnaf ni tuan-tuan, orang yang terkenal min ahlamil Arab. Orang yang min ahlamil Arab. Orang yang kita kata di kalangan orang Arab, orang yang paling bertimbang rasa baik sangat. Ada satu kisah, hambanya telah datang membawa daging kambing atau anak lembu panggang, panas dan masak, nak dihidang kepada tetamunya. Dengan bawa pemanggang yang panah membakar itu, yang baru masak tu, sedang dia bawa, dia lalu ke anak tuan rumah, anak Qais, anak Ahnaf. Tiba-tiba entah macam mana, tangannya terlucut, maka terjatuh, akhirnya kena pada anak tersebut, dan anak tersebut menangis meraung, sekejap mati. Apa lagi, takut yang amat sangatlah hamba ini bahawa kesalahan itu memang benar daripada dirinya dan akan dihukum dengan hukuman yang setimpal kerana anak
tuang atau penghulunya telah mati. Bila dikhabarkan kepada Ahnaf, Ahnaf diam sahaja tanpa cakap apa-apa, lalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia ambil anaknya, dia mandikan, dia kafan, dia sembahyang. Kemudian dia cakap kepada lelaki atau hambanya, wahai hamba, kamu merdeka sekarang dan kamu bebas. Hilanglah kamu, pergilah kamu di mana-mana yang kamu nak pergi. Tuan-tuan, cerita seperti ini min andarin nawadir, daripada perkara yang amat pelik. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga cerita macam ini. Tapi amat jarang kita bertemu orang yang seperti itu. Kenapa? Kerana kuatnya penyabar. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana musuh, dalam bahasa kita, keliling pinggang daripada orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya bila buka kota Makkahul Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, Nabi cakap dengan mereka semua. Apa kata baginda salam? Ma zannukum anni fa'ilun bikum. Apa sangkaan kamu aku akan lakukan pada kamu? Mereka serentak menjawab, akhun karim libni akhin karim. Saudara yang mulia daripada anak saudara yang mulia. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, izhabu fa antum tulaqa. Pergilah kamu, sebenarnya kamu telah merdeka. Kenyataan ini jelas menunjukkan kepada kita betapa hebatnya seseorang yang kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang menginsafi dan beriman dengan qada dan qadar. Akhirnya dia mengenali akan perkara yang boleh atau tidak, yang sepatutnya. Dia benar-benar ikut akan apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dengan meninggalkan sifat marah, dan dia sabar dengan sesungguh-sungguhnya. Alangkah baiknya kalau hal ini dapat kita pupuk dalam kehidupan kita. Tak ada orang tak marah. Semua ada sifat nak marah. Tapi amarah yang paling baik ialah amarah semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kita marah kepada anak-anak kita kerana tak solat, dalam keadaan kita mahukan dia solat. Bukanlah maknanya marah ini tidak baik semata-mata, tapi marah apabila dikeranakan dengan Allah, natijahnya adalah baik. Tapi kalau marah bukan kerana Allah, kerana nafsu, maka natijahnya tak baik. Justru dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar pun mesti marah kerana Allah Ta'ala. Ada seorang ulama besar namanya Abu Riyas Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Bila mana dia melaksanakan nahi munkar, dia tengok banyaknya botak-botak Arab, lalu dia masuk ke tempat tersebut, lalu dia pecahkan semua sekali. Akhirnya dia tinggal satu botak yang paling besar. Berita ini menyebabkan gubernur datang memanggilnya dan bertanya, kami tak marahlah kamu nak buat amar ma'ruf nahi munkar, tapi kenapa botak besar satu kau tinggalkan, hak lain kau pecah semua? Kata dia, sebenarnya saya nak pecah semua. Tapi bila saya pecahkan, hak pertama, kedua, ketiga, semua sekali saya pecahkan kerana Allah. Tapi bila hak terakhir sekali datang dalam hati saya nak pecahkan ini kerana geram. Dengan sebab itu saya tinggalkan, saya tak jadi nak buat, kerana saya tahu niat saya ketika itu tak betul. Kerana itulah benarnya firman Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku semata-mata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Mengajar dan mendidik kita supaya kita semata-mata menawaitukan akan segala tindak tanduk kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain.
Kalau itu kita marah pun kerana Allah, maka kita sudah pasti akan membawa keimanan yang sempurna. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antara lain menyatakan, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa abghadha lillah wa ahabba lillah faqad istakmala al-iman atau kama qala. Siapa yang beri kerana Allah, tegah pun kerana Allah, marah kerana Allah, cinta pun kerana Allah, sebenarnya orang ini adalah orang yang iman yang paling sempurna, lengkap imannya. Mudah-mudahan tazkiyah kita ringkas pada malam yang mulia ini dalam Makarimul Akhlak di bawah tajuk kekuatan hakiki yang kita fokuskan meninggalkan sifat marah dapat menjadikan diri kita benar-benar memahami akan erti kehidupan ini untuk menjadikan kehidupan kita sentiasa dinaungi lembayung keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Ya, marilah sama-sama kita menutup perbincangan ini dengan kita membaca doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan, kebaikan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita mengharapkan hujan sentiasa turun di tempat kita ini, pagi, petang, siang, malam, dalam keadaan mencukupkan untuk empangan-empangan, bekalan-bekalan air kepada rakyat Malaysia, dalam keadaan dapat ketenangan dalam hidup, harmoni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkirna fid din al-tawil. Allahumma askina ghaisan mughisan mughian gharakan ajilan ghaira ajin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.